boleh ngurut. Kan? Tak tahu dah tiba-tiba tangan tu. Itu dia. Tertanda dia. Kita rasa jadi satu bila kita rajin bertanya ataupun kita boleh korek rahsia dia. Dia kata tapi taklah kata mak aku, ayah aku kata nenek aku lu pandai ngurut. Oh, kalau nenek dia hidup, kita tanya nenek dia. Oh, dia moyang pun pandai ngurut. Itu biasa gitulah. Dia boleh cari urat, dia tandai jari jemari dia tu dididik oleh satu benda yang mengajar dia benda halus lah. Macam mana nak cari urut. Benda tu kan halus dalam badan kita urat-urat ni. Dia pun halus juga dia cari kan. Itu dia. Ya. Itu. Baik. Kemudian orang yang ada saka ni kebiasaannya selepas waktu asar dia sering sakit kepala. Simptom ni kadang-kadang sama dengan sihir. Itu kita ada persamaan. Kemudian dia sering rasa tapak kaki dia sejuk. Macam demam. Baik. Satu lagi saya lupa sebut. Dia mimpi dia sering mimpi kalau perempuan melahirkan budak. Tanya baby apa orang? Seorang, tak apa. Kadang kalau dua orang, dua lah jin dia. Laki perempuan sepasang. Mana dia ada lelaki, dia perempuan. Dan gitu. Okey. Dan kemudian kalau tak lahirkan budak pun ada orang beri baby, dia pembela baby tu. Dia susukan baby tu. Dia tidurkan baby tu, dukung baby tu ataupun dia enjut baby tu. Itu biasanya untuk orang perempuan. Kalau orang lelaki dia tadilah yang mimpi lama-lama zaman dulu. Dan orang yang ada saka ni nanti kadang-kadang dia cepat mengamuk. Cepat nak marah. Sebab itu orang yang ada saka ni kalau perempuan susah dapat jodoh. Kita kadang-kadang kata dia sihir. Itu dia ada kadang-kadang ada samaan. Pelalau lah macam-macam. Okay, sebab itu kalau kita tengok orang sukar dapat jodoh, lelaki atau perempuan, tengok rupa dulu. Kita berkata mustahil lah rupa macam kakak ni yang cantik ni susah nak dapat jodoh. Begitu. Nampak saya baru-baru ni sebelum puasa, satu kawan saya dia beritahu, adik saya ustaz memang ada rupa, ada jawatan, ada pangkat. Nampak? Saya tengok betul orang ni. Itu tanda ada benda. Bila baca terus jadi macam nak pingsan. Ada tu. Kakak dia tanya, pelalau ke ustaz? Tak, kita cuba sekali lagi. Kakak dia pula kena. Ini bukan pelalau, bukan pelali, pesaka. Ada tu baru bukan cerita mak dengan bapa dah bercerai. Dia kata apa? Yang dahsyat tu sampai dah boleh, kan kita biasa dengar flying sauce lah cikgu kan, piring terbangan. Itu biasa UFO. Dekat rumah dia UFO berlaku tu, flying sauce. Maknanya mak dia campak pinggan lah kan, balik piring kan, bayangkan. Ini tahap saka, tahap gaban. Nampak? Saya kata sebenarnya itu. Tapi sebab zaman dulu dia tak tahu benda ni tu ada kena-mena. Ya. Tapi bapa dia kuat, tahan sampai ke masa terpaksa juga divorce. Sebab mengamuk dia lain macam. Sebab itu orang yang ada saka, pertama susah dapat jodoh. Dapat jodoh pun tak kekal. Kalau kekal pun tak dapat anak. Kalau dapat anak pun itu walhamdulillahirabbil alamin. Tapi sampai penghujung divorce dia. Sebab itu kita kadang-kadang bila tak belajar, kita sukar nak percaya benda ini. Tapi bila kita sudah biasa mengubati orang, kita akan analisa kisah-kisah macam ni. Kita kata ada kena-mengena ke barang kalian. Sebabnya orang yang dalam badan ada benda, dia akan bertentangan jiwa dengan orang yang baik. Ataupun juga kadang-kadang suami isteri pun masing-masing bawa saka daripada awal lagi. Dia memang tak pernah ngam. Gitu. Satu bila orang yang sakit ini kita nasihatkan, kalau kata isteri sakit, suruh suami sabar. Kalau suami sakit, suruh isteri sabar. Sebab kadang-kadang benda ni sudah lama. Bukan magic sekelip mata hilang, tidak. Ya, itu dia. Maka kes-kes macam ni banyak berlaku. Jadi susah dapat jodoh. Kita kena buang dulu benda tu, barulah jampi pula bahan-bahan pendekat jodoh. Itu lain pula. Kita belajar nanti. Sebab kita tumpukan kepada rawatan makhluk halus.
Kalau saya bagi awal-awal tim dekat jodoh, takut muslimin ambil bahan-bahan tu jampi neri dia mandi. Kan, tahu-tahu tambah dekat jodoh dia. Kalau bujang tak apa. Takut yang tak bujang. Ya, gurau lah tuan-tuan. Okey. Tapi jangan lupa, kadang-kadang ada amalan yang kita buat tu orang suka kita. Kita bukan niat dia, tapi Allah beri. Itu amalan-amalan. Kena hati-hati juga, jangan disalahgunakan. Kadang kita tak niat salah guna, tapi Allah Ta'ala dia uji kita. Baik. Bahan-bahan rawatan. Okey, baik. Kenapa nombor 5 ni penghapus saka surah As-Saffat? Ini pengalaman kan, kena orang baca. Dan saya dulu bila baca dia, saya pun masa sebelum ubat kan, kenapa aku baca surah As-Saffat baru jerit? Tapi saya biar dulu. Dah lama saya dapat tahu dah As-Saffat ni untuk orang saka-saka. Lepas tu saya tanya pula satu kisah dia orang tu dah lama berlaku dah kat Mesir tu. Dia kata memang saka dia amal surah As-Saffat. Dia kata dalam persamaan, oh patutlah As-Saffat ni saka maksudnya. Baik. Tapi bila kita nak jampi bahan, jangan baca As-Saffat je. Kita baca seluruhan Ruqyah ni. Nampak kan? Sebab saya bagi tahu awal ni, kita ni Ruqyah ni adalah Ruqyah package. Kita baca semua terus. Sama ada untuk nak scan atau nak jampi bahan. Sebab senang. Nanti tuan-tuan pening nanti. Saka, nanti tunggu saya nak check. Nanti orang sakit tu, you siap-siap check lah kan. Tak. Kita terus sekali go je. Sebab kita nak barakah ayat tu. Tu kadang-kadang macam sebut tadi kan, dia 2 lah 1 lah pada orang tu, kadang 3 lah 1. Mungkin ada gangguan tumpangan, gangguan sihir, gangguan saka, atau mungkin saka campur sihir sama 3 plus 1 atau 2 plus 1. Takut tu je. Jadi kita baca terus je lah. Baik, bahan-bahan dia. Yang pertamanya bahan yang mudah, yang kedua bahan yang susah. Ni saya yang bagi ke sini nama-nama dia tu. Bahan susah, bahan mudah. Ada pen tak? Ada. Ada. Okey. Rawatan saka ni, bahan yang pertamanya yang mudah dahulu. Ni mudah .com ni. Ini yang susah. Sebenarnya susah pun sebenarnya taklah susah mana. Kita kena rajin mencari. Kita kena ingat, kita dah kalau bomoh kampung senang, dia dah ada orang dia dah. Kau mat daun mengkuang. Kau wak kan. Kau pergi cari garam kasar. Contoh gitulah senang. Kita ni bagi tu ke orang tu pun penuh. Senang aku cari ustaz. Kan? Kalau kita sendiri siap kan jadi harga lain pula. Bukan apa ustaz, ada bahan-bahan kena ambil tu, kena masuk hutan atau berluka kan. Kita sendiri pun dah kena cedera nak ambil ni daun tu kan, daun yang kadang-kadang berduri kan. Itu kena ingat. Jadi waktu kita galak satu lagi, bila pesakit cari sendiri atau ahli keluarga sendiri, Allah bantu. Maksud saya lah, dia dah usaha sungguh-sungguh. Saya nak beritahu awal benda ni. Satu benda yang kadang-kadang kita diuji. Ini saya punya pengalaman. Penat je kita suruh cari, dia tak cari. Kalau kita cari pula, penat je kadang, dia tak akan. Kadang-kadang kan, katakan isteri sakit, suami tak percaya. Suami sakit, isteri tak percaya. Ya? Kadang-kadang mak dia sakit, anak tak percaya. Sebab itu benda-benda gini kita kena jual mahal. Ini ilmu ni penting. Ilmu cukup penting. Bukan tak nak tolong orang, kena jual mahal. Awak kena cari sendiri. Itu. Nanti tuan-tuan, kita yang berubah orang ni sepatut menghampirkan diri kepada Allah. Sudah jauh dah kita marah, tak puas hati, tak redha dengan takdir, jangan. Kita elakkan orang itu, cari je. Mudah saja. Saya senang sama sekarang. Buka Google tengok. Kadang dia terus dia buka, ustaz betul di daun. Inilah daun dia. Cari je sekali. Nampak? Kadang-kadang dia mempersendakan. Itu kita sabar. Lepas tu, saya pernah cakap gini. Kalau nak berubat, ahli keluarga yang bawa ni percaya tak percaya? Tak percaya, pergi jumpa doktor lain. Doktor pakar dia, dia tawarkan. Tapi kena gelak dia orang nanti kan. Sebab tu doktor pada zaman sekarang, Alhamdulillah, doktor perubatan pun dah kata, kalau tak boleh ubat cara moden, cuba cara lama yang Islam. Sekarang kan kita dulu kan ada satu doktor India pakai kulit. India apa boleh kata, kakak ini sakit bukan moden punya ubat.
kampung juga ubat. Saya terkejut tau. Ya benar kak, betul. Yang best tu saya bagi dekat, rupanya dia muda saya lagi. Sebab orang yang ada gangguan ni, dia muka cepat nampak tua, tapi dia kena tu sihir boyan. Sebab dia kena cakap boyan, dia kita ubat tu cakap boyan. Teruk lah, saya pun kata cakap bahasa apa ni, dia bahasa boyan. Yang kan ngomong Jawa kan, kalau ngomong Jawa lah disoroti kan. Okey, pertamanya apa juga bahan mesti menggunakan air. Air paip itu sebanyak 10 liter. Yang susah pun sama juga. Air paipnya 10 liter. Kenapa air paip? Kena goreng juga ni. Sebab ini nak mandi. Kalau dia pergi beli air mineral saya kan, benda tu untuk minum. Kan? Jangan. Yang paip pun untuk mandi. Kenapa 10 liter? Ini pun pengalaman juga. Pesakit bawa air. Ini contoh gambarannya. Saya nak gunakan ni. Kata kita jampi air. Katakan air ni 1 liter. Penuh lah. Dia pergi campurkan dengan air biasa 2 liter. Mana boleh? Dia mesti campur kurang mesti 1/2 pada 1 liter 500 ml air biasa. Jampi biar lebih daripada biasa. Yang tak jampi maksud biasa tak jampi. Kalau dah lebih sangat, dia kalah. Saya guna istilah saya dah kalah. Betul, saya suka pesakit saya bawa air yang banyak. Tujuannya kita baca, kita hembus, itu yang pori dia. Jangan dicampur lagi dah. Kalau campurkan tengok tak, dia tak sama punya kadar dia. Ya? Kita nak dia ada pori terus. Itulah kita guna untuk mandi. Baik. Kemudian yang keduanya, ini tanah bukit. Ini mudah sikit. Tanah bukit pula ada syarat dia. Syarat ni yang ketat ni. Yang tanah bukit ni syarat dia, saya dah tulis lah, tuan-tuan tulis nanti. Tanah bukit ni pertamanya mestilah bukit yang tidak dipijak orang, binatang dan juga dilalu oleh kenderaan. Maknanya tanah tu tanah macam ni lah. Kita panggil apa apa ni, cerun. Sini banyak cerun. Tapi cerun sini jangan, sebab dia dah tanah rumput kan. Takut mak bangla dapat panjat dah. Kan? Dia orang pun pandai juga. Dia suruh orang bangla panjat tanah rumput tu kan. Kau jatuh kau sakit ni. Itu dia. Tapi yang tengok ni, yang jenis hotel memang betul-betul bukan orang tanah rumput. Langsung nampak kita tengok ni. Ni rasa susah ni. Orang nak panjat susah. Maksud kita ambil lah. Satu orang pesakit, satu kepal. Kenapa satu orang pesakit, Ustaz? Orang yang kena saka, katakan bapa dia kena. Okey, mak tolak tu. Pasal mak tu dia lain keturunan dia. Kita suruh adik-beradik bapa mandi. Kalau ikut faraid panggil keturunan yang atas kan, dengan keturunan yang bawah. Atas ni pak saudara dia, kalau datuk dia hidup ni mandi, kena anak yang ke bawah. Yang ke bawah tu anak lah. Anak-anak dia. Dan ini ujian yang paling besar sekali yang Allah kurniakan kepada kita. Dulu saya ni pun, saya ceritakan, saya ni tak percaya lah kalau berubat. Tak percaya, mandi yang sakit dah lah. Sihat Alhamdulillah. Tetapi 3 bulan lepas tu datang sakit lagi. Itu saya tanya orang yang dah biasa pengalaman, tak boleh Ustaz, dia kena keturunan tu mandi dulu. Yang tak terlibat kena sekali. Okey. Saya tengok, saya fikir, saya tengok, saya cek balik. Dia macam ni lah. Saka ni kena cari induk dia. Induk dia macam mana? Apa maksud induk? Dalam ramai pak saudara nenek-nenek tu, dia mesti tak mengaku kan. Siapa nak mengaku? Kita guna istilah, siapa nak mengaku berak tu berjalan, betul tak? Dia mungkin dia ambil cara rasmi. Dia ambil cara rasmi dah, tapi dia diam. Ayah ni kena mandi sepatutnya. Nampak? Macam contoh, kawan saya, dia cakap, Alhamdulillah lah. Dia kata nenek saya ni rasa lain macam Ustaz. Sebab Ustaz Syarhan tengah ceramah, dia sebut masa tu dia tengah baring. Tanda-tanda orang yang saka. Dia bangun mau bohong. Dia cakap review. Dia cakap TV tu, dia cerita saya kata saka lah tu. Oh iya ke? Itu saka. Dia tengah baring sakit, tiba-tiba dia bangun, mau bohong. Dia cakap TV tu. Bukan Ustaz tu dengar apa, Ustaz tu ceramah TV je. Saya kata itu saka tu. Dia tembik, dia ya betul Ustaz, betul kalau ni. Ajung pergi dia. Anak bawa entah
pergi. Dia macam tu. Tapi syarat bahan-bahan disiapkan. Dia siapkan bahan, telefon, kita pergi. Jampi bahan, balik 4 ke 5 hari tu meninggal dia. Itu Indo dia. Indo dia jumpa dah. Tapi bila kita bacakan ini, bacakan bahan, tiba-tiba dia punya anak dia dengan cucu dia meletak. Kenapa? Ayat itu bukan Indo, tapi itu bakal menerima yang sudah dekat sekali. Nenek pergi dekat cucu, pergi ke anak, kan? Ataupun kita kata cucu dengan cicit lah, pergi balik. Dia itulah, dia pandai-pandai dia bermain. Maka sebab itu benda-benda gini kena ingat bahan. Bila katakan 10 orang kena mandi, kena siapkan 10 set. Ni satu set kan? 10 set kena siapkan. Cara ambil tanah tu, satu orang sekepal gitu. Kemudian tanah tu pula, ya, cara nak ambil tidak boleh membelakangkan cahaya. Cahaya tu maksud utamanya matahari kalau di siang hari lah. Kalau di malam hari cahaya lampu. Kadang-kadang setengah orang dia ada full drive. Dia biasa orang kata masuk lautan kan. Dia pergi siapkan spotlight. Spotlight dia buka ni dia ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Sebabnya lampu tu kan cahaya lah akhirnya. Tindih bayang. Nampak ni ada bayang kan? Tak boleh. Cara dia jangan tindih bayang. Kita ni badan biar gini, ada lampu kita ambil gini. Itu dia. Jangan kita sini dia lampu nanti tindih bayang. Baik. Ini saya pening sikit lah tanya. Kenapa bahan-bahan tanah, tumbuh-tumbuhan ni jangan tindih bayang? Saya pening kan kenapa tak boleh. Tapi saya menganggap inilah. Bila dah kena bayang, seolah-olah benda tu dah mati. Dia tak hidup. Bila kita ambil bahan mati untuk dibuat rawatan, maka samalah kita hidang ke orang daging bangkai. Nampak? Bangkai tak boleh makan kan? Gitulah dia punya falsafah dia. Sebab kerana bila kita baca atau kita belajar, dia kata bahan rawatan tu, contohnya kalau macam daun mengkuang untuk saka lah. Kalau sihir, kalau pun daun bidara kan, mesti daun yang tak koyak dan tidak kuning, mesti hijau. Oren lagi tak boleh, ya. Biru memang tak dijumpa langsung lah daun biru. Daun merah kan. Jadi dia mesti daun yang betul-betul segar. Dia hidup, kita ambil masa tengah hidup. Macam itulah falsafah dia. Itu yang kita kena faham. Kita terangkan pada orang itu. Tidak nanti setengah orang, dia bukan orang yang dia biasa ni. Mungkin orang yang tinggi belajar ni, PhD dekat South Wales, dekat UK Perdana. Dia akan cakap kita ni, oh nonsense lah, kenapa tak boleh pakai. Kita pun kita jawab cara mudah je. Kalau awak beli ulang dekat pasar, cari ulang yang hijau ke ulang yang kuning? Ulang kan, mesti cari yang hijau kan. Siapa juga rawatan tu je. Dia orang kadang-kadang dia suka create tau. Dia create benda ada kaitan dengan setan lah, jin lah. Itu je, ya. Sebab tu dia tak tahu macam kan. Belajar pun tahu nampak sebab-sebab. Bahan-bahan tu bahan yang mesti bahan yang masih lagi segar, fresh. Okey, selepas kita ambil tanah ni, okey, selepas tu kita kena pastikan kepada para sakit lah, bahan secukup sebelum nak jampi. Cek dulu, checklist. Tapi sebab kerana cara mudah ni 2 bahan je tak apa. 1-2 cukup semua. Okey. Satu yang saya suka tambah lagi dalam rawatan saya ialah air mineral. Air mineral ni terpulang nak buat mana-mana, tapi saya suggest kan, kalau dia buat 5 liter lah, biar banyak minum air. Falsafahnya ialah bila minum air dalam badan tu, biar benda tu rasa macam tak selesa dalam badan kita, jangan keluar. Itulah. Okey. Setelah tu tuan-tuan bacalah ruqyah. Kan? Surah As-Saffat ni antaranya yang penting untuk bahan-bahan saka. Tanah ni pula dia ada doa khas dia. Doa khas dia. Bila kita sebelum jampi bahan yang lain, kena minta tanah dulu. Main bawa tanah dulu. Kita buka tanah tu, doa dia tambah sikit. Dalam saya punya nota tak ada. Saya tulis kan.
Ada yang pen lain tak? Bagi terang sikit dia punya. Ada. Saya punya khot ni khot special sikit soalan. Okey. Kita tak digalakkan sangat tulis Rumi sebab nanti dia punya makhraj sebutan lari. Sebab dia fitnah. Pernah orang ni dia raja buat bagus. Dia belajar bahasa saya pun memang appreciate dia. Cumanya pesakit tu ada kadang-kadang suka tu dia pada tajwid tu dari Quran. So akhirnya dia kata saya tak nak ustaz, saya nak minta ustaz dulu. Saya pun rasa sebut salah. Sebab dia dengar orang tu baca salah. Nampak? Itu kena cukup penting sangat. Kalau boleh kita berusaha juga bagi sebutan kita betul. Sebab saya cerita tu kan pernah bila kita ruqyah pada jin tu, jin cakap apa? Kau jangan baca lah, tajwid salah. Nampak? Kita terkejut je. Tahu kau tajwid? Aku pun setan juga tapi tajwid kerja lah. Kita rasa macam tercabar kan. Itu pentingnya ada sanad Quran kan, kita belajar dulu. Ya, suatu nanti dia tahu dah guru kita siapa, kita dengan bacaan